Hari ni cikgu nak minta bantuan lah. Cikgu hari ni nak beli barang, kasut. Tapi cikgu tak tahu yang mana satu cikgu nak beli. Buatan Malaysia ke? Atau luar negara? Kamu rasa yang mana satu? Boleh bantu cikgu? Jom kita tengok apa yang cikgu akan beli dan pilih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid cikgu. Cikgu harapkan kamu sihat bersama keluarga di rumah. Hari ini kita akan sambung lagi mata pelajaran Bahasa Melayu dengan unit 18, Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Sudah bersedia? Ayo jom kita teruskan. Baiklah murid-murid, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini 2.4.2, membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Baik, kita tengok pula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDPC, murid-murid dapat membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat. Yang kedua, murid merumus berdasarkan teks yang ada dalam buku teks. Okey, bagi kriteria kejayaan pula, pada akhir PDPC, murid-murid boleh membaca dan memahami sekurang-kurangnya 2 maklumat tersurat dan tersirat. Okey, yang kedua pula, membuat rumusan, membuat satu rumusan berdasarkan teks yang telah kita baca. Okey, ini adalah petikan dalam buku teks. Murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 100 untuk kita membuat aktiviti bersama-sama selepas ini. Okey, baiklah murid-murid. So, hari ini kita akan teruskan dengan halaman 100. Mari kita fahami isi pidato ini perenggan demi perenggan. Okey, kita mulakan dengan perenggan yang kedua. Kenapa perenggan kedua? Sebab perenggan pertama tu hanya pembuka kata untuk pidato. Baik, so untuk perenggan yang kedua, kita tengok apakah yang tersurat, maklumat yang tersurat dan tersirat yang ada dalam perenggan tersebut. Okey, baik. Kita tengok perenggan yang kedua, pemidato menerangkan maksud tersurat dan tersirat tajuk pidatonya. Maknanya tajuk pidato yang diterangkan itu, yang diterangkan adalah maklumat tersurat. Manakala dia punya maksud maksud untuk tajuk pidato itu adalah yang tersirat. Okey, cikgu bacakan maksud mengutamakan, menganggap lebih penting daripada yang lain. Menganggap lebih penting daripada lain tu adalah yang tersirat. Yang ketiga, maksud barangan buatan Malaysia, sesuatu produk yang dikeluarkan oleh negara kita, yang itu adalah yang tersirat. Yang mana cikgu highlightkan hijau itu adalah yang tersurat. Okey, kita tengok pula untuk perenggan yang ketiga. Jom. Ayo kita tengok pula untuk perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ni cikgu ada huraikan yang mana tersurat, yang mana tersirat. Okey, macam biasa, yang tersirat ni kita nak cari dia adalah bila kita ada isi yang tersurat, kita persoalkan adakah kenapa, mengapa. So dia akan keluarlah yang tersirat. Okey, kita bacakan untuk perenggan yang ketiga. Kerajaan menggalakkan rakyat membeli barangan buatan tempatan. Selalunya untuk tersurat, ia adalah ayat yang pertama dalam perenggan. Itu adalah ayat yang tersurat. So ayat yang selepas itu boleh jadi contoh ataupun boleh jadi yang tersirat lah. Yang tersirat itu boleh jadi contoh, boleh jadi sebab, kerana, agar. Itu semua adalah yang tersirat. Okey, yang tersirat untuk perenggan yang ketiga ialah kita dapat menyejahterakan warga Malaysia dan merancangkan ekonomi negara. Dekat situ kita tengok adalah yang tersirat. Baik, kita tengok pula untuk perenggan yang keempat. Yang keempat, kita tengok macam biasa perenggan yang keempat, ayat yang pertama ialah ayat tersurat.
kita mestilah mengutamakan barang Malaysia. Kenapa? Itulah persoalan untuk kita jawab, untuk kita dapatkan yang tersirat. Okey, yang tersirat bermutu tinggi, bersesuaian dengan cuaca dan sosio budaya tempatan, berkualiti dan tahan lama. Itu adalah yang tersirat. Kenapa kita utamakan barang Malaysia? Kerana ia bermutu tinggi, bersesuaian dengan cuaca dan sosio budaya tempatan, berkualiti dan tahan lama. Itulah yang tersirat dia. Okey, ini adalah perenggan yang keempat. Jom kita tengok untuk perenggan yang kelima dan yang keenam. Baik, yang ini untuk perenggan yang kelima. Macam biasa, ayat yang pertama dalam perenggan adalah ayat yang tersurat. Okey, ayat yang selepas dia tu adalah ayat yang tersirat. So, yang tersirat tu kita kena pandai olah supaya ia menjadi satu yang kita nak buat rumusan nanti. Okey, perenggan yang kelima, cikgu bacakan. Kita dapat membantu ekonomi negara. Okey, dengan membeli barang buatan Malaysia, kita dapat membantu ekonomi negara. Yang itu adalah ayat yang tersurat nyata. Okey, kenapa? Apa yang dikatakan dapat membantu ekonomi negara? Itu adalah yang tersirat, ya. Kenapa? Bila kita tanya kenapa, so dia akan keluarlah pelbagai jawapan. Okey, wang yang digunakan untuk membeli barangan tidak mengalir ke luar negara dan ekonomi sentiasa stabil. Ini secara ini yang diberikan dalam buku teks, yang mana yang tersirat dia, yang kita keluarkan itu adalah tersirat dia. Apabila kita membeli barangan buatan Malaysia, kita dapat membantu ekonomi negara. Dengan cara macam mana? Okey, dengan maknanya duit yang kita beli itu tidak keluar negara, dan juga dia dapat menstabilkan ekonomi negara. Secara tak langsung dia boleh membantu meningkatkan ekonomi negara. Okey, perenggan yang keenam pula. Yang ini kalau kamu tengok ayat yang pertama masih jadi yang tersurat. Okey, kita jadikan dia yang tersurat untuk ayat yang pertama dalam perenggan yang keenam. Okey, kita bacakan. Kita dapat membeli dengan harga yang murah. Itulah kelebihan dia membeli barangan buatan Malaysia. Apa pula yang tersirat? Kenapa yang dikatakan harga dia murah? Macam mana yang dikatakan harga dia murah? Itu kita nak cari yang tersirat. Okey, dalam buku teks tu dia dah bagi yang tersirat dia menjimatkan wang saku. Bila kata harga murah je, mesti tersirat dia adalah jimat. Okey, kita itu dah sinonim dia. Bila harga murah, tersirat dia kita boleh katakan dia boleh menjimatkan duit kita. Okey, yang kedua, dapat simpan wang lebihan. Dah tentulah bila dah jimat, kita dapatlah simpan duit yang lebih tu kan. Dan untuk membeli peralatan sekolah. Ini contohlah untuk murid. Okey, kalau untuk orang dewasa, kalau kita dapat jimat duit, so kita boleh gunakan duit itu pada masa hadapan sekiranya waktu kesusahan. Okey, ini adalah yang tersirat. Sentiasa, yang macam mana kita nak cari yang tersirat? Sentiasa bertanya. Bertanya. So, bila bertanya, so dia akan keluarlah yang tersirat. Baiklah murid-murid, kita dah sampai di perenggan yang ketujuh, yang mana perenggan ini kamu perlu membuat kesimpulan. Okey, maknanya objektif kita yang tadi, kita ingin murid membuat kesimpulan ataupun rumusan berdasarkan teks dengan betul. Yang ini cikgu dah simpulkan. Cikgu ambil semua isi tersirat daripada perenggan yang ketiga, perenggan yang keempat, perenggan yang kelima dan perenggan yang keenam. So kita kumpulkan dia satu dan jadikan dia satu kesimpulan. Cikgu bacakan kesimpulannya cikgu hasilkan. Kesimpulannya, kita perlulah mengutamakan barang buatan Malaysia semasa membeli. Itu adalah tersurat dia. Kenapa? Okay, dengan cara ini, kita dapat menyejahterakan warga Malaysia dan dapat membantu ekonomi negara. Itu sangat penting, membantu ekonomi negara. Barangan buatan Malaysia juga bermutu tinggi dan harganya lebih murah daripada barangan luar negara. Sebab itulah kita digalakkan, kerajaan selalu mengadakan kempen belilah barangan buatan Malaysia. Berdasarkan yang persoalan cikgu yang awal tadi, apakah pilihan cikgu untuk membeli kasut, sama ada barangan buatan Malaysia ataupun luar negara. Kalau berdasarkan kesimpulan yang cikgu berikan ini, sudah tentulah cikgu akan pilih barangan buatan Malaysia. So kita perlu bangga dengan barangan buatan negara kita.
nampak gayanya kita dah sampai slide yang terakhir. Maknanya kita dah habis lah tu. Okay, apa yang cikgu harapkan, kamu murid-murid boleh membuat kesimpulan daripada teks yang kamu baca. Okay, yang penting kena keluarkan dulu maklumat tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan ataupun kesimpulan rumusan ya. Cikgu ucapkan terima kasih pada semua murid-murid yang mendengar video cikgu ini sehingga habis. Apa yang penting cikgu harapkan pada kamu ialah dapat menekan satu butang like, share dan subscribe channel Cikgu Azlina Lin. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi.